Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzim. Kita dah dengar ada ura-ura yang GST mungkin reintroduce balik dalam ekonomi kita. So, saya akan explain dalam bentuk accounting. Apa efek dia kepada kita. Saya juga akan terangkan kelebihan-kelebihan GST dan juga kelemahan dia. GST ni akan efek kepada 4 level secara basic. Satu adalah manufacturer, pengilang. Kedua adalah distributor, pengedar. Ketiga adalah retailer, kedai. Dan keempat adalah kita, consumer. Sebelum ni, pengilang dikenakan SST. Saya akan tetapkan harga kos barang pada harga RM100. Ya, sebagai contoh. Rate dia adalah 10%. Maksudnya RM10. Dalam accounting sebelah sini adalah pembelian, kat sini adalah penjualan. Untuk pengilang, ya, nombor 1, ya, manufacturer, dia akan rekodkan pembelian ataupun purchase sebanyak 110 termasuk SST. Ya, termasuk SST. Okey, kita akan buat contoh yang paling simple. So, back to back punya jualan. So, kalau ini pembelian dia akan jual dengan harga 110 juga tanpa ada profit. Dia akan jual kepada distributor, pengedar, dengan harga 110. Distributor juga, okey, kat sini dia beli, kat sini jual. So dia akan jual dengan harga 110 juga. Sebagai contoh saja. Selalunya bila dijual dia akan kenakan profit. Okey, ini sebagai contoh saja. So dia jual kepada pihak ketiga, retailer ataupun kedai, dengan harga 110. Retailer pula akan jual pada harga 110. Last sekali adalah consumer, kita lah. Kita akan beli dengan harga 110. Nampak tak? Government hanya charge SST RM10 dekat sini. Ya, pada bahagian pembelian. Pasal SST dikenakan sekali saja pada permulaan dan tak ada lagi kutipan pada bahagian ni, pada bahagian ni. Okey, dekat sinilah kelemahan SST. Apabila sekiranya ada yang nak main money laundering. Saya banyak menulis pasal money laundering. Money laundering ni cuci duit lah, cuci duit haram, masuk balik dekat dalam sales company dan kemudian keluar balik sebagai duit bersih. Okay, cuci duit. Because SST dikenakan pada tempat yang mula-mula saja, tak ada pemantauan dekat sini. Okay, kalau orang tu nak main cuci duit, dia akan masukkan dekat sini, dekat sales tu, dekat bahagian sales jualan tu sekali. Okay, duit-duit kotor tu dia akan campur sekali kat sini. Kalau distributor pun sama, dia akan masuk balik kat sini. Dan untuk retailer juga, dia akan masuk balik dekat sini. Okay, inilah kelebihan GST. So, GST akan menyebabkan segala transaction business tu lebih transparent. Sekarang saya akan explain tentang GST. Apa efek dia? Kita akan tetapkan pembelian kita RM100 dekat sini. Tetapi jualan akan jadi RM106. Macam mana dapat RM106? Okey. Kalau GST kita 6%, 100 kali 6%, RM6. Okey. 100 campur 6 jadi 106. Okey. Sekarang kita jual kepada distributor, ya, manufacturer kepada distributor. Pembelian akan rekod kat sini 106. Okey, 106 ni pula kali dengan 6%, GST adalah RM6.36. Bagi distributor, jualan dia pula akan jadi 106 campur RM6.36 akan jadi RM112.36. Kemudian dijual pula kepada retailer. Okey, retailer RM112.36. Okey, RM112.36 kali dengan GST 6%, RM6.74. Harga dia beli RM112.36, dijual dengan tambahan GST RM6.74. So, jualan kepada consumer adalah RM119.10. Okey, kita the ultimate buyer RM119.10. Okey, di sini
manufacturer akan return balik RM6 GST kepada government. Untuk distributor pula, tax input dia adalah RM6. Tax output dia pula RM6.36. So effect dia yang dia kena pulangkan kat government hanyalah 0.36. Untuk retailer pula, tax on input dia adalah RM6.36. Tax output dia pula RM6.74. So dia akan pulangkan kat government adalah 0.36. Beza dia. Sampai kat kita tak boleh buat claim apa-apa daripada government. Okey, sekarang kelebihan GST. Siapa-siapa nak main dengan money laundering dah jadi susah. Pasal dekat sini you have to be transparent. You have to declare berapa sales you. Dekat sini juga. Dan di sini. So, efek kepada GST ialah salah satunya adalah deterrent kepada money laundering. Kalau you perasan, selain daripada public yang komplain pasal GST sebelum ni, banyak yang komplain juga adalah daripada pihak-pihak manufacturer, distributor dan retailer. Kenapa? Pasal diorang nak buat kerja dah susah dah. Ya, sedangkan diorang tak ada effect sebenarnya. Dekat sini kalau you perasan, manufacturer hanya pulangkan balik RM6, which is GST on the sales. Sama juga macam distributor, dia akan pulangkan balik RM6.36, tolak RM6. Dia hanya pulangkan 0.36. Basically, dia punya profit tak berubah. Dia hanya pulangkan perbezaan. Kat sini dia boleh claim RM6, kat sini dia kena pulangkan kepada government RM6.36. So, beza dia 0.36. Sama juga macam ni. Dia tak effect pun. Kalau you perasan, because of this transparency, dia menjadi deterrent kepada money laundering. Kelebihan GST ialah government dapat kumpulkan lebih banyak wang untuk negara, untuk dibelanjakan, untuk running the country. Because dia akan kena kepada semua level. Ya, B40, M40, T20. Siapa yang belanja banyak, dia kena bayar GST lagi banyak. Siapa yang belanja kurang, dia akan bayar GST kurang. Okay, macam negara-negara maju, diorang pun ada GST, tapi dia orang panggil VAT, Value Added Tax. Okay, sekarang kita cerita tentang kelemahan GST. Di mana? Contoh saya ini tak ada pertambahan dari segi profit kepada manufacturer, kepada distributor atau kepada retailer. Just plain RM100. Sampai dekat consumer, harga dia dah jadi RM119 explosive. Satu lagi, saya banyak dapat komplain daripada geng-geng kontraktor. Say that geng kontraktor, dia dah buat job dengan harga RM120,000. Dia dah invoice kepada customer dan dia juga kena tambah 6% lagi. GST, which is RM7,200 lah. Ya, RM7,200. Dan selalunya kita tahu kontraktor tak dapat balik duit dia on the spot. Jualan dia tu, dia akan ambil masa yang lama. Dan di sini ada time period untuk submit the GST. So apa yang jadi, kontraktor kena pakai duit dia. Kadang-kadang bayaran yang dia dapat taklah penuh. Kadang-kadang hanya dapat RM100,000 out of 120,000. Kadang-kadang klien pun suruh buat revision itu, revision ini. Kalau tak nak buat, kurangkan harga. So itu yang terpaksa dihadapi oleh pihak-pihak kontraktor. Dan satu lagi kelemahan yang saya dengar, input GST tu, claim daripada government pun kadang-kadang lambat. Sekiranya dekat sini, ya, input GST tu lebih tinggi daripada output GST. Dalam contoh ni, output GST dia lebih tinggi daripada input GST. So dia just submit the difference kepada government. Tapi kalau input lebih besar daripada output GST, by right, company patut dapat input tax credit daripada government. Tapi kadang-kadang dia mengambil masa. Waktu sekarang ni tengah, yalah, kita pun tahu ekonomi baru nak pick up. Kemudian OPR pun naik, inflasi naik. Sekarang introduce dengan tax yang baru. So mungkin akan membebankan kita. Bukan mungkin, confirm. Mungkin government kena fikirkan tax structure yang baru.
Okay, contohnya macam capital gain tax. Ada tak capital gain tax dekat Malaysia? Ada. Capital gain tax kita yang ada adalah RPGT, Real Property Gain Tax. Maksudnya bila you jual rumah ataupun tanah ataupun share company yang berkaitan dengan property di negara-negara maju, capital gain tax dia, anything yang melibatkan capital gain, termasuk penjualan share, tidak terhad pada company yang melibatkan dengan real property. Semua, segala share jual kena CGT. You jual rumah kena CGT, you jual tanah kena CGT, you jual painting pun kena CGT. Jualan tu akan mendatangkan capital gain, yang tu kena tax. So why not, kalau nak ikut negara maju, RPGT tu menjadikan betul-betul CGT macam yang dipakai oleh negara-negara maju. Why not, kalau nak start dengan GST, buat macam Singapura buat. Dia start dengan 2%. Mungkin lepas ekonomi dah pick up balik, mungkin lepas tu consider untuk increase 3% atau kepada 4% supaya orang dapat adjust dulu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.